آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. InsyaAllah pada hari ini kita sambung pada muka surat 204 jilid yang kedua, Syarah Akidah Tahawiyah yang diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, diterjemahkan oleh Profesor Hasnan. Baik, qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa nu'minu bil kiramil katibina fa inna Allah qad ja'alahum alaina hafizin. Wa nu'minu bil kiramil katibin fa inna Allah qad ja'alahum alaina hafizin. Wa nu'minu bimalakil mauti al-muwakkali biqabdi arwahil alamin. Kata Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, dan kita beriman dengan Al-Kiramil Katibin, iaitu malaikat-malaikat yang mulia yang ditugaskan untuk mencatatkan amalan. Al-Kiram jamak daripada kalimah Al-Karim. Malaikat-malaikat yang disifatkan sebagai mulia ini adalah jumlahnya sangat ramai, malah semua malaikat adalah kiram. Al-Katibin juga mengisyaratkan ramai. Mereka ditugaskan untuk mencatatkan amalan. Fa inna Allaha qad ja'alahum alaina hafizin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka sebagai penjaga yang memerhatikan kita. Kalau tengok pada apa yang disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah di sini, begitu juga yang disyarahkan oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullah, dapati bahawa mereka berdua berpegang pada pandangan malaikat Al-Katibin dan Hafizin ini adalah daripada kelompok yang sama atau tugasnya sama. Malaikat yang bersama dengan kita, ada malaikat hafazah dan ada malaikat katabah yang mencatatkan dan juga yang memelihara, yang menjaga dan memerhatikan. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah berlaku khilaf sedikit di kalangan mereka dalam memahami tugas malaikat Al-Hafazah dan malaikat Katabah atau malaikat Al-Katibin dan Al-Hafizin. Adakah dua Al-Katibin dan Hafizin ini sama? Malaikat yang sama atau malaikat yang berbeza? Menurut uslub yang dibawakan, zahir yang dibawa, apa yang uslub syari yang kita dipahami secara zahir, apa disebutkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah, mereka ni sama. Artinya malaikat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka untuk membawa ketetapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikadarkan, apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba itu, iaitu yang menjaga urusan mereka, adalah malaikat yang sama yang mencatatkan amalan mereka. Artinya mereka turun bawa catatan apa yang Allah perintahkan untuk berlaku pada hamba, apa diberikan pada hamba. Mereka turun bawa rezeki,
apa yang dicatatkan, ataupun musibah, mereka bawa catatan. Kemudian apa yang hamba lakukan, mereka catatkan dan bawa ke langit. Suhuf. Jadi kalau hari itu Allah SWT berikan rezeki pada kita RM100, Allah dah ditetapkan. Malaikat itu kata, pagi ini kita dapat RM100. Kemudian mereka juga yang catat RM100 ni masa dapat, kita syukur atau tidak, kita sedekah atau tidak, kita buat kebajikan, buat apa dengannya. Mereka juga yang mencatatkan. Itu mereka hafazah, mereka yang melaksanakan perintah Allah berkaitan dengan qada dan qadar, dan mereka juga mencatatkan amalan kita berkaitan dengan hukum syarak. Seperti kita sebut sebelum ni bahawa Allah Subhanahu Wa Taala perintah alam ini dengan dua hukum, hukum qada qadar dan hukum syarak. Hukum qada qadar, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mahu terjadi pada kita. Hukum syarak adalah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mahu kita lakukan. Kita bertanggungjawab. Jadi malaikat yang sama. Ini pandangan yang pertama. Sebahagian daripada ulama berpandangan bahawa mereka adalah malaikat hafazah dan malaikat al-katibin, ataupun malaikat yang dinamakan al-katabah yang mencatatkan itu berbeza. Malaikat yang catat ni mereka raqibun atid. Raqib artinya sentiasa memerhatikan, atid tak pernah tinggalkan. Itulah dua malaikat yang sentiasa mencatatkan amalan kita. Manakala malaikat yang turun naik ini adalah malaikat hafazah atau muaqiban. Malaikat muaqiban. Jadi yang catat berkaitan dengan amalan kita adalah dua malaikat, tidak meninggalkan kita. Raqibun atid. Tiap-tiap orang ada raqib atid masing-masing yang mencatatkan amalannya dan apa yang berlaku padanya sejak daripada dia lahir sampai dia meninggal. Cuma kita tahu bahawa khilaf kalau masa sebelum balik macam mana catatan. Bab catatan ini berbeza dengan bab perkiraan. Ada ulama kata semua yang keluar daripada mulut kita dicatatkan oleh malaikat. Termasuk kata-kata yang tak disengajakan, yang tak mengandungi dosa dan pahala, termasuk kalam yang kosong, apa sahaja yang bunyi semua mereka catatkan. Tapi Allah hanya kira yang berkaitan dengan halal dan haram atau berkaitan dengan dosa dan pahala. Jadi kalau ulama yang kata berpandangan demikian, mudahlah kita faham. Jadi masa sejak pada kecil lagi, apa yang kita ungkapkan pun dicatatkan, tapi belum ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban berlaku setelah seseorang itu mencapai usia baligh dan cukup syarat sebagai seorang mukallaf. Okey. Jadi manakala malaikat yang berganti-ganti turun dan naik siang dan malam, mereka adalah malaikat hafazah atau muaqiban, yang turun naik membawa perintah Allah siang dan malam. Mereka ini adalah malaikat hafazah. Okey. Jelas dua pandangan ni. Okay. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dan Al-Imam Ibn Abil Is rahimahullah, iaitu sahib matan dan juga syarih yang mensyarahkan, menurut yang kita nampak apa yang terpampang dalam matan ini, sebab anda tak dapat lihat pandangan Al-Imam Ibn Abil Is di tempat lain. Imam Ibn Abil Is banyak buku, jadi dah tak sempat tengok tempat lain. Berdasarkan kepada apa yang ada di sini, beliau syarah seperti mana yang ada pada matan Imam Abu Ja'far sebutkan. Imam Abu Ja'far bawakan matan, kata wa nu'minu bil kiramil katibin. Kita beriman dengan malaikat al-kiramil katibin. Itu malaikat yang mencatatkan amalan. Dan kata beliau, fa innallaha qad ja'alahum. So Allah SWT jadikan mereka, iaitu katibin itu sendiri. Kerana beliau menggunakan dhamir kembali kepada yang awal. Fa innallaha qad ja'alahum alaina hafizin. Mereka inilah
yang jaga kita. Walaupun ulama khilaf lagi lepas ni. Malaikat hafizin ni ada hafizin li bani Adam, lam, ada hafizin ala bani Adam. Ada yang kata maksud Syekh adalah hafizin ala bani Adam. Kalau hafiz ala bani Adam, hafiz ala artinya memerhatikan. Jaga, perhati, hafiz ala. Kalau hafiz li, memelihara dan menjaga. Bukan memerhatikan, memelihara dan menjaga. Jadi yang penting nama katibin dan hafizin ni ada perbincangan yang tidak panjang tapi yang ada khilaf sesama ulama, adakah mereka ni daripada malaikat yang sama atau malaikat yang berbeza. Yang jelasnya dua-dua ada. Apa yang kita buat semua dicatatkan, qada-qadar Allah, dan apa yang ditetapkan oleh Allah SWT siang dan malam juga ada dalam catatan malaikat. Cuma yang mereka sama atau tidak ini berlaku khilaf. Jadi kalau lihat kepada lafaz raqibun atid, mereka kata dua ni dah Allah kata raqibun atid, sifat mereka kalau sifat disifatkan dengan wazan fa'il, artinya mereka sentiasa ada. Sentiasa ada, artinya orang yang sama, pada malaikat yang sama, bukan orang, malaikat yang sama. Okey, dari situ yang penting kita tahu malaikat kerja mereka mencatatkan amalan, kerja mereka juga menjaga hamba, malaikat hafazah. Okey. Dari situ kita insya-Allah kita masuk perbincangan berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan bab ini. Dan dia perbincangan ini akan berkait rapat juga dengan malaikat yang berada di yang mencabut nyawa manusia. Juga berkaitan dengan manusia, malakul maut. Tapi perbincangan berkaitan spesifik berkaitan dengan malakul maut. Adakah mereka malaikat maut itu satu? Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Malakul maut seorang. Atau mereka ramai, tawaffat rusuluna. Mereka diwafatkan oleh rusuluna, utusan-utusan kami, ya. Ramai. Tawaffathul malaikah, mereka diwafatkan oleh malaikah dengan lafaz jamak. Itu perbincangannya pada matan akan datang, merupakan sambungan daripada apa yang akan kita baca pada hari ini untuk berkaitan malakul maut. Hari ini kita fokuskan kepada malaikat kiramil katibin, malaikat katibin dan hafizin. Malah ada ulama kata mereka ni juga kerja mereka lah yang akan cabut nyawa. Ketuanya walaupun ada perbincangan, tapi kita fokuskan dulu pada antara katibin dengan hafizin. Kenapa berlaku khilaf dalam memahami perkara ini? Sebab kita tak ada maklumat selain daripada dalil yang ada di depan mata kita. Dan dalil menunjukkan bahawa semua itulah tugas malaikat. Kerana kita tak tahu hakikat dan tak nampak perkara ghaib, mereka ni yang orang malaikat yang sama atau tidak, inilah yang perlukan kepada ijtihad. Jadi dalam bab akidah ni ada bab-bab ijtihad, tapi tidak menyebabkan orang menafikan iman dengan malaikat, iman dengan katibin hafizin. Perbincangan khilaf dalam akidah ni khilaf dalam pendetilan. Sebab tu kalau orang ulama kata adanya furu', khilaf dalam masalah furu', bukanlah artinya tolak sifat dan sebagainya furu', tidak. Dia fokus kepada sesuatu yang tak dibincangkan dalam nas, tak dibincangkan oleh salafus salih, tak diijma'kan. Sebab tu kalau ada, walaupun dalam bab bincang semua sifat anda tak setuju adanya khilaf, tidak ada furu' dalam akidah, sebab kita tak nak buka peluang pada golongan yang menjadikan masalah asma' sifat wa sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai masalah furu'. Pada masa sama kita kena faham, kita kena sedar istilah. Kalau ada ulama kata ada usul dan furu', mereka ada maksudkan sesuatu yang lain daripada apa yang digunakan oleh ahli bid'ah untuk memasukkan bid'ah mereka. Jadi akidah ada usul furu' atau tidak? Ada furu' atau tidak? Satu jawapan yang susah nak dijawab. Ana memilih untuk kata tak ada. Ana memilih untuk tidak ada. Masalah akidah tidak ada usul dan furu'. Semuanya adalah masalah akidah yang kita bincang ijma' dan mukhtalaf. Ijma' banyak, khilaf sedikit. Akidah. Namun perbincangan, pendetailan dan sebagainya itu adalah
terbuka bab-bab yang berkaitan ijtihad. Ada ruang, ada masa ijtihad, bab ijtihad tak ada masalah. Itu dalam semua ilmu berlaku perbezaan dalam ijtihad. Dalam ijtihad. Sekarang ni dalam hadis, dalam ayat Quran ni ijtihad lah ni. Allah dah beritahu begitu, kita beriman dengannya. Allah beritahu mereka catatkan amalan. Allah beritahu mereka yang malaikat juga tugasnya memelihara kita. Allah pun beritahu bahawa mereka yang mencabut nyawa. Allah beritahu bahawa mereka lah raqib dan atid. Kita percaya semua sekali. Cuma ruang ijtihad mereka ni yang sama atau tidak kita tak tahu. Ruang untuk memahami itu ruang untuk ijtihad. Jadi perkara ini berlaku dalam masalah akidah banyak, bukan sikit, banyak perbincangan-perbincangan yang detail. Bila kita detailkan, ya kita katakan bahawa pendetailan itu tidak, kalau orang berbeza dengan kita dalam bab yang pendetailan tadi, dan selagi tafsiran mereka tidak menyalahi usul akidah atau perkara yang dah wujud pada zaman Nabi SAW, sahabat tabi'in, terutama usul yang dah ijma'kan, kita tak keluarkan mereka daripada kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Yang keluar jadi ahli bid'ah ni yang kita sebut usul bid'ah bila Allah dah sebut, Nabi dah sebut, sahabat dah faham begitu, tabi'in dan mereka ijma', kemudian datang golongan yang bawa benda lain. Bila kita kata tidak berlaku khilaf dalam akidah, ialah kita merujuk kepada masalah-masalah usul akidah ataupun apa yang diijma'kan. Manakala perkara yang memang berlaku khilaf sesama mereka berkaitan isbat ataupun nafi, berlaku tapi sangat sedikit. Satu kata ada, satu kata tak ada. Satu kata Nabi nampak Allah, satu kata tidak. Ini masalah yang besar, tapi dah berlaku khilaf. Jadi kita tahu masalah begini, masalah barakallahu fiik, berkaitan dengan isbat dan nafi dan sebagainya, masalah bukan berkaitan dengan pendetailan dalam syarah. Berlaku sedikit perbezaan tapi tidak banyak, sehingga kita kata tak boleh buat kias lah. Tak boleh buat kias pada mereka salaf pun khilaf sama mereka, maka kita bebas. Ruang ni ruang ijtihad, tak boleh lah. Mereka khilaf ya, tapi kekalkan khilaf tu sedikit, tidak membuka ruang untuk kita jadikan kaedah bahawa masalah akidah bukan masalah tauqifi, di masalah ijtihad. Kita baca mungkin kita faham begini, orang lain faham begitu. Kita kata betul, nas Quran mungkin kita baca faham begini, mungkin orang lain baca faham begitu, tetapi ada border, ada satu nas yang jelas, sarih, yang diisbatkan oleh Quran dan Sunnah dan ijma'kan oleh salafus yang kita tak boleh keluar padanya dalam kerangka tersebut. Jelas insya-Allah. Baik. Jadi kita balik pada bab malaikah. Shin ni artinya syarah. Itu apa yang disyarahkan oleh al-Imam Ibn Abil Is rahimahullah. Beliau kata, qala al-Imam Ibn Abil Is rahimahullah, qala ta'ala, Allah berfirman, syarah firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Wa inna, dan sesungguhnya, 'alaikum lahafizin, ada malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawas segala bawaan kamu. Di sini hafiz ala, Allah gunakan alaikum lahafizin, wa inna alaikum lahafizin. Jadi hafiz ala, bila hafiz ala artinya jaga dan mengawasi. Pertama sekali, tugas mereka adalah jaga dan awas, mengawasi apa yang kita buat. Kiraman katibin, kiraman, mereka makhluk yang mulia, katibin, yang ditugaskan untuk menulis. Akan ada amal baik buruk, kita akan baca pada mereka tulis semua sekali, baik buruk, dan yang tak baik tak buruk, yang lara, yang tak ada dosa dan pahala. Itu khilaf lah. Kalimah yang lara, yang dibicarakan oleh bayi masa kecil ke, bersin kita ke dan sebagainya, yang tak ada dosa dan pahala, berlaku khilaf. Yang ada dosa, pahala, baik dan buruk, ijma'. Kerana
Kenapa kita dikatakan orang kata khilaf, kata ditulis ada tujuan. Kalau tak ada nilai, tak ada dosa dan pahala. Jadi kerana suhuf ni, suhuf, kenapa mereka kata yang lara tidak dicatatkan, itu yang tidak ada dosa dan pahala? Sebab suhuf kebaikan, suhuf kita tahu ada buku catatan yang kita terima dari kanan dan kiri, baik dan buruk. Jadi kalau lara kenapa nak ditimbang suhufnya? Di hari kiamat. Hari kiamat kan ditimbang buku tu. Buku kebajikan dengan buku kejahatan. Dan malaikat dari kiri dan kanan. Jadi kalau yang lara ni, yang mana pula catat? Siapa yang catat? Tapi bagi yang ulama yang pandangkan kata semua catat, sebab tengok pada ayat seterusnya Allah kata ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satu lafaz pun yang diucapkan kecuali ada raqibun atid. Semua sekali. Jadi khilaf dalam memahami bab ni wujud. Yang jelasnya dicatatkan. Dicatatkan. Ada yang kata yang lara ni dia dekat ke mana? Buat benda lara tak ada dosa pahala akan bawa orang ke mana? Ada orang buat benda yang lara tak ada dosa pahala, buat benda kebajikan. Dia penat sangat mengaji Al-Quran, penat sangat baca semua. Last sekali dia baca novel. Penat sangat, dah stres, baca novel. Sebab apa? Dia rehat kejap untuk dia bersedia untuk hafal baru. Dia berehat. Ada orang dia selalu buat amal kebajikan, dia buat kerja dia buat kebajikan. Ada masa dia berehat, dia pergi melancong. Dia melancong di mana-mana, tujuannya untuk balik fresh, nak mula kerja baru. Tengok pada ma'alnya. Maksudnya benda tu lara pada asalnya, tapi natijahnya bawa pada kebaikan, dia jadi sebab untuk kebaikan. Tapi kalau lara, benda kosong lara buat, daripada baca Quran, baca novel. Tak puas tengok novel, cari filem dia. Cari drama yang daripada novel, buat drama tengok pada filem, betul semua dia bawa pada keburukan, yang tu kategori ke asbab atau wasilah kepada keburukan. Macam-macam pandangan yang disebutkan. Yang penting kita tahu ada malaikat yang mencatatkan kebaikan dan keburukan. Dan ada yang kata catat semua, ada yang kata catat segala kalimah yang dikeluarkan oleh seseorang. Okey. Dalam ayat ni ada 3 sifat yang disebutkan. Wa inna alaikum lahafizin, mereka pelihara dan awas. Dalam bab juga ada khilaf. Adakah hafiz ini yang jaga, pelihara atau awas? Dalam tengok pada penterjemah, dia tulis dua-dua untuk selamat. Penterjemah nak selamat daripada dikritik. Beliau kata malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawas. Dia ambil dua-dua senang. Sebab makna hafazah ni, hafiz ini alaikum hafiz, boleh juga dia kata jaga. Hafiz ala nazafah dan sebagainya. Boleh juga bererti mengawasi. Mengawasi yang macam untuk menjaga. Awas, maksudnya yang kalau awas, maksudnya mereka lah yang catat amalan kita. Yang kata sama. Jadi itulah khilaf berlaku tu pada lafaz ini. Yang penting kita tahu tugas mereka. Kalau kita sebabkan selepasnya Allah sebut kiraman katibin, ana cenderung kepada pandangan di kalangan ulama yang mengatakan hafazah kat sini adalah memang jaga dan pelihara. Memang jaga dan pelihara. Ana cenderung tanya apa, ana tak mampu tarjihkan. Tapi apabila baca-baca pandangan ni rasa macam nak bersama dengan sebahagian pada pandangan sekian. Dan tarjih ni memang kena buat kajian lebih lah. Ada bab, setengah bab kita tak mampu tarjih. Kita hanya mampu sampaikan. Dan ada kecenderungan. Tapi kita tak mampu mentarjihkan. Kalau ada masalah yang kita yakin ni betul, qaulan lemah, kita katakan. Okey. Wa inna alaikum lahafizin. Dan sesungguhnya mereka, iaitu malaikat, mereka ini menjaga dan mengawasi kalian. Ini tugas pertama. Dan ayat ini disebutkan sifat pertama. Sifat kedua, kiraman katibin. Mereka ni makhluk-makhluk yang mulia yang mencatatkan. Artinya tak ada makan rasuah. Kalau yang catat dalam manusia ni belum tentu boleh percaya. Kan cikgu cakap catat siapa yang bising. Ada pengawas kat kelas kan.
kawan dia borak tak apa, orang dia orang lain borak, dia tulis nama. Kan? Ada orang yang kawan tu batuk pun dia tulis sebab cakap, sebab apa tadi bunyi suara dia batuk, sebab dia geram dengan kawan tu kan. Manusia belum tentu jadi Allah ketika nak bincangkan beritahu bahawa mereka ni catat, Allah sebut kirama. Malaikat ni mereka bersifat adil, karim, bersih daripada sebarang sifat-sifat yang ada pada sifat-sifat yang buruk yang ada pada manusia. Mereka kiram, sangat mulia. Sebab tu catatan yang ditulis oleh malaikat tak ada nak cerita tentang hari kiamat mereka ni adil, tak adil, bias, tak bias. Dia tak ada macam tu. Hari kiamat malaikat ni berawal lagi Allah kata kiraman katibin, kerana mereka adil, mereka mulia, mereka ni makhluk yang baik. Allah Subhanahu Wa Taala tugaskan mereka untuk mencatat. Jadi wa inna alaikum lahafizun, sifat karim mereka itu berlaku dalam catatan mereka. Kiraman katibin. Jadi yang kedua, sifat kedua mereka ini adalah mencatat dengan adil, mencatat dengan adil kerana sifat mereka yang mulia. Yang ketiga, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian amalkan, apa yang kalian lakukan. Kat sini pun berlaku khilaf. Kita lakukan dengan apa? Amalan kita. Kita belajar dalam bab iman. Ada amalan hati, betul? Ada amalan lisan, ada amalan arkan, iaitu anggota. Amalan anggota tak ada masalah lah. Nampak dia pergi buat jahat, dia catat, tak ada masalah. Amalan lisan, cakap benda baik, cakap benda buruk, tak masalah jugalah. Tahu. Amalan hati, malaikat tahu ke isi kandungan hati kita? Ya, ikut pada apa yang akan. Kerana Allah kata ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kalian buat. Yang malaikat tahu apa yang dibuat oleh hati, dikuatkan dengan tuan-tuan tengok pada akhir perbincangan. Berkaitan dengan hadisul ham. Last sekali tengok sikit muka surat 207. Rasulullah bersabda, malaikat berkata, hamba itu hendak melakukan kejahatan. Bila hamba hendak melakukan kejahatan, idza hamma bihasanah, hamma bisayyi'ah, dia nak buat benda jahat, nak buat benda buruk, nak buat benda jahat, malaikat tahu dia nak buat benda jahat, tapi belum lagi polisinya jangan catat dulu. Itu yang perintah Allah, jangan catat dulu. Jadi mereka tahu bila ada adanya mereka niat nak, ada orang niat nak buat jahat, jangan catat. Tapi kalau ada gerakan hati untuk buat kebajikan, dah diperintahkan untuk mereka catat satu kebajikan. Kita akan baca nanti bab ini. Berarti khilaf pada bab amalan hati. Okey. Yang antum cenderungnya, malaikat tahu tak isi kandungan hati? Nak tahu akidah yang ada pada antum sekarang. Anak-anak ada ayat Quran yang anak tak hafal, tak hadir, jadi anak tarik sekejap. Itu anak memang tak terima orang suruh jadi imam, tak terima. Tak kuat hafalan. Sidap. Jadi baik. Ya, Pak. Surah Ghafir. Ghafir tambah qabla taubah. Okey, baik. Yang antum yakin sekarang ni, gerakan hati antum malaikat tahu ke tak tahu? Tahu gerakan hati kita kan? Atau tak tahu? Atau tak tahu? Memang tak ada keyakinan bab ni. Memang saya tak tahulah, saya blur bab ni. Ada masalah ni berlaku khilaf.
Kata, tu Nabi beritahu, kenapa tak percaya? Kan Nabi kata, siapa nak ingin melakukan, barang siapa yang adanya ham, iaitu adanya keinginan untuk melakukan kebaikan dan kejahatan, dan malaikat tahu. Bagi yang kata tak tahu, mereka berhujah dengan ayat surah Ghafir ayat 19. Kata ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah lah yang mengetahui segala gerak-geri rahsia mata seseorang. Mata kita ni yang geling kiri kanan, pakai cermata hitam. Nampak macam atau kha'inatul a'yun, mata ni dia gerakan mata. Mata juga hanya dengan gerakan mata dia boleh bunuh orang, betul? Dia ada pengikut yang ramai. Mata juga boleh menipu orang dengan buat magic. Kan? Kononnya dia ni, padahal kat depan orang dia semua. Dan gerakan mata, arahan dengan mata, atau macam-macam lah. Mata mana gerakan rahsia yang dilakukan oleh mata. Okay, kalau orang buat benda lain kita nampak, tapi kalau mata, dia kata kalau saya klip 2 kali, tembak. Kan? Ada syarat tak? Orang tak tahu, hanya orang khas yang tahu. Dan Allah kata wa ma tukhfis sudur, dan apa sahaja yang kamu sembunyikan dalam dada. Allah sebut, Allah je tahu. Di malaikat macam mana? Kata mereka, hanya Allah yang tahu isi kandungan hati. Mereka berdalilkan juga dengan hadis berkaitan dengan 3 golongan yang dibawa pada hari kiamat. Golongan yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran, orang alim. Dan juga golongan yang jihad fi sabilillah dan berjuang syahid. Dan golongan ketiga, golongan yang infak fi sabilillah, cari harta dan infak fi sabilillah. Dan malaikat catatkan kebajikan mereka. Mereka dibawakan dan adanya amalan-amalan yang mereka bawa. Kemudian Allah isytiharkan bahawa bila ditanyakan pada mereka apa yang kamu buat kat dunia, dia kata aku belajar Al-Quran dan mengajarkan Quran. Allah kata kadzab, kamu dusta. Kamu belajar hanya untuk dikatakan sebagai seorang alim, dan telah pun orang katakan pada kalian. Jadi malaikat catat pada yang zahir, tapi Allah mengetahui isi hati dia. Okay, sekarang antum nak pegang kaul mana satu? Buat begini. Okay. Maka dengan adanya dalil yang begini, sebab itulah berlakunya khilaf. Khilaf Ahlussunnah ni dia bukan khilaf sebab pakai logik akal dulu ke apa tak. Dia bila ada dalil yang tidak bertentangan, bila ada dalil yang zahirnya nampak berbeza, maka ada orang yang mampu gabungkan, ada orang yang cenderung pada satu dalil dan sebagainya. Sebab tu bab ini kita wallahu a'lam, Allah lah Maha mengetahui. Tapi dalam bab perbincangan ilmiah, dalam bab ini adalah qaul yang disebutkan dan pandangan disebutkan oleh ulama. Kita yakin bahawa Allah mengetahui isi hati kita. Kita yakin bahawa kebaikan kita dicatatkan. Itu tak menjejaskan akidah kita. Tapi secara detailnya, detail dalam bab memahami dan syarah bab ini berlaku perbincangan di kalangan ulama. Apa yang Nasrani sebut? Ramai yang tanya sebelum ni. Nasrani sebut bahawa yang tahu isi hati kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka pun tak tahu. Ini yang selalu sebut. Kenapa nak cenderung pada pandangan yang demikian? Kerana anda membezakan, seperti disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bila bezakan dalam hati ni ada yang sesuatu yang wujud dalam hati berkaitan dengan ikhlas, keinginan rahsia. Hati pun dia ada yang dia tidak melakukan, tapi dia isi kandungan hati. Ini bab kerana Allah atau tidak dan sebagainya, hanya Allah yang tahu. Tapi berkaitan dengan perbuatan hati, gerakan. Adanya gerakan hati, mana hati melakukan, diketahui oleh malaikat. Betul? Ya, bila kat sini kata ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kalian lakukan. Bila adanya gerakan, adanya ham, adanya pelaku amalan hati itu, itulah yang diketahui malaikat.
Namun rahsia hati berkaitan ikhlas tak ikhlas, wajah inginkan wajah Allah atau tidak, yang lebih apa yang dekat hati selagi tak digerakkan oleh hamba, hanya Allah yang tahu. Jelas? Kalau nak bincang balik, pening pula hati macam mana. Macam zikir dalam hati, Ustaz. Zikir, amalan. Zikir dalam hati, amalan. Zikir dalam hati, amalan. Khauf, raja. Yang dimaksud amalul qulub, malaikat tahu. Jadi, ada orang yang berdoa, iaitu doa dalam hati, ada yang zikir, ada yang tadi amalan-amalan hati. Doa ni sebenarnya kena ungkapkan. Tapi katalah mana dia berdoa dalam hati kerana kemampuan dia ketika itu doa dalam hati. Ingkar mungkar dengan hati. Nampak kemungkaran, dia tak mampu nak cegah dengan tangan. Dia juga tak mampu cegah dengan lisan. Jadi dia ingkar dengan hati. Ingkar ni amalan hati. Amalan itu adalah kebaikan yang diketahui oleh malaikat kerana berkaitan dengan amalan. Itu punya niat sebenar tu hanya diketahui oleh Allah. Selain daripada itu, selain daripada yang digerakkan, Allah yang tahu. Selain daripada apa yang tak dilakukan, apa dalam hati macam-macam, Allah yang tahu. Malaikat hanya tahu apabila dilakukan. Masa dia khauf, masa dia raja, masa dia... Artinya malaikat mencatatkan amalan. Ketika diamalkan, apa yang terdapat dalam hati keseluruhannya, tak ada siapa yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Betul mereka kata, malaikat yang tahu pun hanya malaikat yang ditugaskan untuk catatkan. Artinya bukanlah kejadian mereka secara kejadiannya mereka mengetahui isi kandung hati orang. Malaikat yang lain tak tahu isi hati. Ni. Hanya malaikat yang diberikan tugas untuk mencatatkan amalan. Malaikat kiraman katibin, malaikat yang catatkan amalan. Ya'lamuna ma taf'alun ini hanya khas untuk malaikat ni. Malaikat hafizin yang pelihara, yang perhatikan kita dan catatkan. Itu pun tak semua, hanya apa yang kita lakukan. Mereka diberikan ilmu berdasarkan pada tugas mereka. Jadi malaikat yang cabut nyawa, yang tahu bila nak kena cabut nyawa hanya dia saja. Dia tak, malaikat yang lain tak tahu. Maksudnya malaikat tahu tak perkara ghaib? Tak tahu. Mereka hanya diberikan ilmu. Allah berikan itilak pada mereka. Clear insyaAllah? Jadi, bagi ulama mengatakan bahawa mereka mengetahui isi hati, mereka, ada yang kata tak tahu. Itu jelas lah. Dia kata amalan pun tak tahu, serah pada Allah. Tapi zahir, ni pandangan pertama lah. Yang pertama, nampak agak lemah sebab bertentangan hadis sebut. Ada yang kata tahu semua sekalipun bertentangan dengan ni. Tafsir itu lebih kuat. Ada yang kata amalan hati malaikat tahu. Malaikat tahu berdasarkan Quran, ayat Quran dan hadis yang kata malaikat tahu. Ada yang kata tak tahu berdasarkan ayat Quran yang kata malaikat tidak tahu, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang tafsir. Apa dalam hati ni banyak, terlalu banyak. Malaikat hanya mengetahui ketika amalan itu dilakukan. Ketika berlakunya gerakan hati, adanya amalan, malaikat mengetahui isi kandungannya. Jadi kalau ulama kata yang tak tahu isi hati, mereka kata apa pun tak tahu. Malaikat dengan syaitan ni, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia tahu tak isi hati kita? Okey, syaitan bab malaikat ni, anak-anak tak faham. Bab syaitan pula ni. Syaitan. Ini cerita perkara ghaib ni kena tengok ada dalil lah, rujuk pada dalil. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang al-wiswas. Al-waswas. Yang yuwaswis dalam hati manusia, dalam dada manusia. Okay, syaitan ni, dia tahu tak isi kandung hati kita? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya? Khilaf dalam masalah ini, dia akan mempengaruhi tafsir dalam bab maksud yuwaswisu fi sudurin nas.
Kita akan nampak banyak lah masalah tafsir dan berkhilaf, dia berasal usul daripada masalah akidahnya lah, masalah bab yang lain. Okay. Yang kata malaikat tak tahu, bab yang dia kata apa? Yuwaswis ni berlaku pada datangkan syubhat, was-was, ajak orang buat jahat ni, tak perlu tahu hati pun, dia hanya qarinah cukup. Dia tengok qarinah, dia tak tahu isi hati orang tu. Yang dia tahu orang tu macam nak buat jahat je, pergi dekat sikit, dia galakkan buat jahat. Sebab Allah kata minal jinnati wan nas kat hujung, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jin tu selesailah, boleh lagi sebab kita tak tahu keadaan dia macam mana. Kita bolehlah terima dia duduk kat mana, bertenggek kat mana ke, dia masuk jarum. Tapi an-nas macam mana pula? Dia punya waswis juga. Allazi yuwaswis. Jadi syaitan, bagi yang kita tak tahu, syaitan sama ada di kalangan manusia ataupun syaitan, mereka datangkan, mereka ajak kita buat jahat, mereka goda kita untuk buat benda jahat. Ada manusia yang goda dan galak orang buat benda jahat, halang orang buat benda baik. Jin pun begitu. Jadi mereka tak tahu isi kandungan hati. Tak tahu isi kandungan hati. Ya, kerja mereka memang sentiasa tengok orang tu dah pergi nampak kawan tu, ada member tu, lalu tak nak senyum, bagi salam tidak, senyum tidak, masuk masuk dalam kereta, hempas pintu, tam. Jin kata dia tu dia geram dengan kau dah tu, dia geram kau kan. Jin datang. Kadang-kadang orang yang bakar, orang yang bakar menyala-nyalakan permusuhan, kadang-kadang jin dan syaitan. Jadi tapi dia tak tahu pun apa yang ada kat hati orang tu, apa yang berlaku. Kerja dia bakar, kerja dia yuwaswis. Jadi yuwaswisu fi sudurin nas bukan berarti dia duduk dalam hati tahu kita nak buat apa. Tak, dia tak tahu. Tapi ada yang kita tahu tak? Syaitan berjalan di celah-celah darah. Gerakan hati itu melibatkan darah, dia tahu. Dia akan tafsirkan darah itu dengan syaitan mengetahui. Wallahualam, mana cenderung kepada tak tahu. Tak tahu secara detail. Mana hanya adanya gerakan. Bila ada gerakan, adanya amalan, baru ada isyarat tertentu. Tapi isi kandungan hati tak ada siapa yang tahu. Wallahualam lah. Kalau orang bantah, nak angkat tangan je lah. Ana cenderung pada apa disyarahkan saja. Dalam bab ni sebab kalau tengok semua qaul sahabat al-Aqwa bila mereka bentangkan hujah, kita tak boleh bantah sepenuhnya. Tak boleh bantah. Maksudnya ada wajah lah, ada wajah. Yang pentingnya jangan buat jahat. Malaikat tahu. Luar malaikat catat. Macam mana? Itu pengajaran yang penting. Jangan buat jahat. Okey. Itu ayat pertama. Ayat pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Abil Is rahimahullah. Okey. Ya, ayat pertama berkaitan dengan siapa? Berkaitan dengan malaikat katibin. Apabila kita syarahkan wa inna alaikum lahafizin, muhafazah ala atau yuhafiz ala, artinya fokus pada yang mengawasi. Kecuali kalau kita nak terjemahkan, dia yuhafiz, dia menjaga, dia melihara. Artinya dalam ayat itu mengandungi dua malaikat, dan mana dua tugas. Okay. Tengok pada ayat seterusnya. Ayat berkaitan dengan malaikat raqibun atid. Allah kata, "Idz yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu. Allah ciptakan manusia, Allah tahu segala gerak-geri isi hati dia. Ini cerita tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Apa yang jiwa dia gerakkan isi hatinya, Allah tahu. Dan Allah lebih dekat ke, atau malaikat lebih dekat min hablil warid, kita dah bincangkan.
Yang penting kerja malaikat. Balik pada ayat yang 17. Allah kata, "Idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimal." Qaid. Tatkala dua malaikat tatkala dua malaikat yatalaqqal mutalaqiyan, dua malaikat yang mencatatkan amalan ini berada di anil yamini wa anil shimali qa'id. Mereka duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Apa tugas mereka? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu qaul yang disebutkan kecuali mereka raqibun atid. Mereka memerhatikan dan mereka tak pernah lepaskan, mereka tak pernah tinggalkan, mereka tetap di sana. Raqibun atid. Okay, bab nama ada khilaf lah. Ada yang kata malaikat nama satu namanya Raqib, satu lagi Atid, itu nama malaikat. Tapi wallahualam zahirnya Raqibun Atid adalah sifat malaikat ini, sifat malaikat katibin. Itu mereka Raqibun Atid, sentiasa memerhatikan dan tidak pernah meninggalkan, tetap berada. Okey. Ayat yang kedua ni khas tentang malaikat katibin yang mencatatkan. Jadi ayat yang kedua tak ada masalah lah. Ceritanya memang tentang malaikat yang mencatatkan amalan. Ayat pertama juga berkaitan dengan yang mencatatkan amalan, tetapi ada sedikit khilaf dalam bab hafizin. Mungkin dia catat amalan dan jaga. Itu dalam khilaf. Anda cenderung kepada catatkan. Okey. Tengok pada ayat yang ketiga. Ayat ketiga, Allah sebut lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ar-Ra'd ayat 11. Lahu itu bagi Allah Subhanahu wa taala, ataupun bagi setiap hamba, kalau kita nak katakan kembali kepada hamba, muaqibatun, malaikat-malaikat yang muaqibat, malaikat yang sentiasa berganti-ganti. Min baini yadayhi wa min khalfihi, yang berada di depan mereka, yang berada di belakang mereka. Yahfazunahu min amrillah. Mereka yang ada depan belakang ni, mereka jaga depan belakang, menjaga dia, iaitu hamba tadi dah, hamba. Ini yang menguatkan bahawa lahu itu lebih pada hamba tadi. Min amrillah, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan mereka jaga dengan perintah Allah. Jadi malaikat ni, ayat yang ketiga, ayat malaikat hafazah. Sekarang ni kita baca serentak, Syekh tak komen apa-apa. Ibn Abil Is dengan Imam Abu Ja'far Al-Tahawi kata sama je, malaikat yang sama. Jadi mereka tak syarah, tak apa, bawa sekali kan. Tapi bagi yang nak bezakan, macam mana lah, anak cenderung pada ada dua, cenderung kepada ulama kata beza. Ayat yang ketiga ni cerita tentang malaikat hafazah. Ayat yang kedua cerita tentang malaikat katabah atau malaikat al-katibin, malaikat yang mencatatkan. Ayat pertama tentang katibin, tapi ada juga boleh ditafsirkan inna alaikum lahafizin, boleh dikatakan juga malaikat hafazah, kerana kalimah Allah gunakan kalimah alaikum hafizin. Jadi khilaf pula alaikum hafiz ala hafiz li, itu perbincangan lebih dibawakan kemudian. Jadi ayat yang ketiga ni berkaitan dengan lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ini berkaitan dengan malaikat hafazah, malaikat yang jaga. Okey. Jadi bagi ulama yang kata malaikat yang jaga ni lain, malaikat hafazah lain, kata mereka keempat-empat malaikat
yang disebutkan dalam hadis, kita akan temukan hadis tentang empat malaikat, tiap orang ada empat malaikat. Empat ini hanya hafazah. Jadi ada yang di depan, ada di belakang. Sebab empat, depan belakang tu lah empat tu. Raqibun Atid dikekal, dia memang tak berubah. Dia akan, Raqibun Atid ni dia lain, dia sendiri, catat je. Dia malaikat yang berganti-ganti, muaqibat yang turun pada waktu subuh dan naik pada waktu subuh, turun waktu asar dan naik waktu asar. Yang malaikat yang malam turun pada waktu asar, asar sampai subuh, kemudian digantikan oleh malaikat yang shift waktu subuh sampai asar, Sebab tu ulama khilaf bab ni. Oleh kerana mula malam tu asar, dikirakan malam mula dengan maghrib ke asar. Kerana malaikat yang siang dan malaikat yang jaga malam. Tapi kalau waktu asar datang, jadi siang mula, hukum malam tu bermula daripada asar ke bermula daripada maghrib. Dia membawa natijah kepada dalam bab kita nak iktikaf nanti, masa kita nak nak iktikaf, masuk iktikaf masa Ramadan. Hukum-hukum berkaitan asar ni bawa ke hukum malam atau ni. Dia ada terlibat dengan bab zikir pagi dan petang dan sebagainya, perbincangan. Ada perbincangan. Yang penting kita tahu bahawa malaikat berganti pada waktu subuh dan asar. Salatul wusta. Okey. Subuh dan asar. Jadi yang kata ini adalah malaikat hafazah. Malaikat ni ialah malaikat yang hafazah. Buku catatan, wallah alam lah. Dia kata mereka bawa, Allah tanya dalam kita, Allah akan tanya apa hamba-Ku lakukan sebagainya. Allah tak tanya pada mereka, tapi mereka bukanlah yang catat, Raqibun Atid. Kadang tak tahulah, mungkin anda tak jumpa secara lafzan daripada mana-mana ulama ataupun daripada tafsir kata ambil buku. Raqib Atid catat, mereka turun dan mereka ambil buku tu. Tak adalah paskan buku, tak ada ciptaan, tak pernah dengar lah. Tapi kalau tengok pada bila Allah tanya amalan apa yang mereka buat, mereka ceritakan apa yang dilakukan oleh hamba ketika waktu subuh dan waktu asar. Keadaan ketika hamba itu waktu mereka turun. Okey, yang penting bagi golongan yang kata hafazah, muaqibat ni adalah malaikat hafazah yang turun naik ganti. Bagi ulama kata sama je, mereka yang bawa perintah Allah pakai qada-qadar, mereka juga mencatatkan. Raqibun Atid ni memang malaikat, Raqibun Atid merujuk kepada seluruh malaikat yang tugasnya begini. Kita tak pernah terlepas daripada pemerhatian dan mesti ada malaikat, tetapi mereka berganti. Okey. Jadi kalau mereka kata sama, adanya ayat ni, ayat sama ada ayat 1, 2, 3, bagi kita sama senang ya, baca sekali ya. Mereka ni daripada malaikat yang menjalankan tugas yang sama. Okey. Seterusnya Allah cerita tentang sifat orang kafir. Allah kata, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Atau adakah mereka menyangka kami tidak mendengar rahsia-rahsia mereka, la nasma'u sirrahum wa najwahum, dan apa yang mereka bisikkan. Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Bahkan malaikat-malaikat atau utusan-utusan kami ada bersama mereka dan mereka mencatatkan. Kat sini berkaitan dengan malaikat yang mencatatkan. Kemudian ayat seterusnya, wa tara kullu ummatin jathiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawm wa tara kullu ummatin jathiyatan kullu ummatin tud'a ila katibiha al-yawm tujzauna ma kuntum ta'malun. Ayat ini berkaitan dengan hari kiamat. Dan pada hari kiamat kamu melihat
Tiap-tiap umat itu jathiyah, itu berlutut dalam keadaan takut dan cemas menunggu hukum Allah Subhanahu wa taala. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Semua mereka, semua umat, semua manusia akan dipanggil untuk diserahkan buku catatan amalannya. Al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Hari ini akan dibalas apa yang telah kalian kerjakan. Ini berkaitan dengan catatan amalan. Dan seterusnya yang ayat Quran. Syekh bawakan semua ayat berkaitan dengan dua tugas ini. Dan ayat yang terakhir surah Yunus, inna rasulana yaktubuna ma tamkurun. Sesungguhnya utusan kami itu malaikat-malaikat mencatatkan apa yang kalian buat makar atau buat penipuan atau buat perancangan jahat. Apa yang dirancangkan dalam hati kalian nak buat perancangan perkara jahat, Rasul-Rasul kami mencatatkannya atau utusan-utusan kami mencatatkannya. Okey. Di sini ada berapa ayat? 2, 4, 5. Syekh bawakan sekali. Syekh bawakan sekali. Sama ada hafazah ataupun malaikat katabah. Jadi kita akan temukan begitulah dua kaul dalam bab ini. Bagi tiap-tiap ulama bila kita dengar, mereka akan syarahkan ayat-ayat dan juga hadis-hadis berdasarkan kepada apa yang mereka tarjihkan dalam bab ini. Baik. Sebelum pergi lebih detail, sebelum kita pergi pada hadis ni, hadis yang yata'aqabuna fikum malaikatu bil-laili wa malaikatu bin-nahar yang kita akan bacakan tadi. Apa yang kita nak belajar daripada bab ni? Kerana dalam matan ni kita kata wa nu'minu bil kiramil katibin fa innallaha qad ja'alahum alaina hafizin. Ini kata Imam Ibn Abil Izz rahimahullah. Jadi tajuk kita beriman, kami beriman bahawa adanya malaikat-malaikat yang mulia yang mencatatkan, dan mereka Allah SWT jadikan sebagai makhluk yang memerhatikan dan mencatatkan amalan kita. Apa yang nak disampaikan di sini adalah kesan daripada iman tadi. Apa sebenarnya yang kesan daripada iman? Jadi kalau bab takrir akidah ni, mana kita kena cerita dulu berkaitan dengan kesan-kesan yang perlu ada pada kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala beritahu bahawa malaikat ni tahu, ya'lamuna ma taf'alun, tahu apa yang kamu buat. Artinya kalau buat benda baik, jangan buat sambil lewa, buat sungguh-sungguh. Buat sungguh-sungguh. Perbuatan kita buat sungguh-sungguh. Nak baca, contohnya solat. Solat tu betul-betul kena seorang ke, depan orang ke, belakang orang ke, solat amalkan perbuatan yang sungguh-sungguh. Sebab malaikat catatkan. Bila nak baca Quran masa solat tu, atau baca bacaan-bacaan solat, baca sungguh-sungguh. Sebab mereka catatkan. Catatan tadi akan berbeza. Kualiti, ada catatan yang berat, amalan yang berat. Bila kita baca makin benar, amalan sama. Amalan yang kita buat sama, solat, tapi kualiti berbeza antara satu sama lain. Jadi kita akan jadikan perbuatan kita perbuatan yang betul-betul kualiti. Perkataan-perkataan dan apa yang kita ungkapkan betul-betul kualiti, ittiba dengan Nabi SAW, buat dengan sungguh-sungguh, dan hati kita. Walaupun seorang-seorang, kita jaga hati kita. Jaga mana fokus. Daripada fokus ada khauf, ada rajat dan sebagainya, lahirnya khusyuk. Ada orang kata khusyuk ni Ustaz, khusyuk ni fokus kan Ustaz? Fokus tu salah satu daripada elemen yang ada pada khusyuk. Khusyuk ni artinya bila kita fokus, mana kita tidak memikirkan yang lain, kita betul-betul tahu kita berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala, timbul perasaan khauf, takutkan azab Allah Subhanahu wa taala, atau takut amalan kita tak sempurna, digabungkan dengan raja, kita harap, kita masih terus-menerus buat, harap Allah terima apa yang kita buat, harap rahmat Allah, kebaikan yang sikit di celah-celah kekurangan yang banyak Allah lihat, Allah pandang, adanya sifat raja.
pada sama sifat mahabbah. Ada sifat mahabbah, kita cinta pada amalan ini. Amalan yang kita buat ni kita buat sungguh-sungguh dengan cinta, bergabung semua sekali, dan semua adanya kadang-kadang ada amalan berkaitan dengan tawakal. Semua ni ada keadaan yang menghadirkan perasaan-perasaan ibadah pada tempatnya. Amalan hati kita pelihara, di situ akan melahirkan perasaan khusyuk dalam amalan. Khusyuk dalam amalan. Kerana Allah SWT mensifatkan sifat khusyuk ni pada orang berilmu. Mana dia kena tahu. Innama yakhshallahu min ibadihi al-khasyah, khusyuk ni dia berkaitan dengan ilmu. Dia bukan satu je, dia bukan berkaitan dengan fokus sahaja. Bukan fokus, tapi dia melibatkan ilmu, melibatkan usaha dan sebagainya. Jadi, bila kita bincang bab ni, sebelum kita bincang lebih detail, Ana nampak minggu depan akan Ana sambung semula perbincangan ni, sebelum bincang lebih detail tentang hadis-hadis berkaitan topik yang sama. Mungkin kita ambil 3-4 minggu untuk bincangkan bab ni. Kita tengok kepada kesan amalan, kesan daripada kita belajar matan ni. Lepas ni kita sungguh-sungguh dalam beramal. Itu dalam bab kebajikan. Dalam bab perkara buruk, jangan buat benda buruk. Ini benda besar lah. Tiap-tiap orang masih ada amalan buruk dia buat. Tak ada siapa yang akan sempurna, tak akan buat benda yang Allah haramkan. Manusia khata'. Tapi kita ada apa? Kita seorang mukmin kalau dia bersungguh-sungguh untuk meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia terlanjur, tersedap, dia cepat-cepat bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia bertaubat, dia benci untuk balik semula pada amalan yang dia buat. Dia taubat yang sesungguh-sungguhnya. Namun hati dia lemah, mungkin selepas dia bersungguh-sungguh, mungkin dia buat lagi sekali, dia mengulangi proses yang sama, iaitu dia membenci dan dia tak nak balik. Makin hati makin kuat, jarak makin jauh untuk buat dosa. Kita ni takkan iman kita bertambah dan berkurang, bertambah dan berkurang. Takkan kita taubat sekali seumur hidup kita tak tinggal, tak. Kita taubat tinggalkan dah. Kadang-kadang ada dosa yang sama, kita ulang balik. Tapi membezakan kekuatan hati kita ni bila kita tengok jarak. Baru semalam taubat, hari ni makan balik. Kan? Ana duduk dengan kawan-kawannya, polis kan, dia tegur kawan dia, kau kata taubat. Baru aku dengar kau taubat. Makan balik. Biasa inilah. Nak buat macam mana? Kan? Tak minta pun orang bagi. Kalau orang dengan polis, kemudian kena kelakar kata, bukan saya minta ustaz, dia bagi, macam mana? Apa hukumnya? Kita tak minta rasuah. Oh, hukumnya hukum makan rasuah. Alah dia kata. Dia tengok minta tak minta, hukumnya makan. Dia biasanya kalau orang yang tak pakai helmet ni, dia lalu datang, tak payah apa, dia hulur je, Ustaz. Saya tak minta pun. Nak kata boleh. Saya pernah sekali ada satu trip pergi umrah ni, hampir semualah 80% ni polis-polis. Dia cerita polis ni kelakar banyak lah, kelakar. Tapi berkisar pada bab makan. Akan dengar cerita, bukan kau dah taubat ke? Dia sesama. Ada pula yang jadi main judi. Ekor kata taubat dah. Kan? Dosa ni, mana tiap-tiap orang Allah akan uji pada tiap-tiap kedudukan. Yang kerja kat bahagian keselamatan, ada ujian dia. Yang kerja bahagian malah yang jadi ustaz-ustaz, pun ujian yang besar yang Allah SWT berikan kepada orang-orang yang berilmu. Orang lain buat salah, orang kutuk. Ustaz buat salah, orang ikut. Itu masalah besar. Tanggung dosa bukan sakat dosa sendiri, dosa orang yang ikut. Kerana orang husnuzan. Masa ada orang dia buat salah, orang ikut, dia rasa seronok. Dia sampai berdah begitu. Dan ini semua bila bincang bab malaikat ni, Ana bincang, Ana tak pandai dah nak buat nangis-nangis kau sekali kan. Tapi tak pandai. Tapi bab ni Ana nak bincang bab ni jadi Ana takut sebenarnya, takut. Jadi
Tak kadang-kadang kita cerita tak ingat pada malaikat, tak ingat manusia, kita cerita tapi bila cerita bab malaikat ni kan, segala perkataan dicatatkan. Jadi anda kena pilih perkataan, kata aduh semua benda ni nak cakap tu tidak mudah. Dan benda ni lah penting untuk walaupun kita tahu tapi bila dah jumpa ayat-ayat macam ni kan, sebenarnya anda pada maghrib tadi bila baca, ya Rabb, banyaknya yang kita cakap tak jaga, kita sampaikan benda betul, ada benda yang kita goreng sikit-sikit dalam percakapan ni kan, di mana nak jadikan benda nak sedap dan sebagainya, kadang-kadang berlaku. Jadi masalah ni dah masalah yang timbul bila kita tidak membincangkan tauhid dalam bab kesan daripada mempelajari tauhid. Kita bincang Ar-Rahman al-Arsh istawa. Ada orang fokus dia memang gaduh ahli bid'ah aja. Dia tak tengok macam mana makna subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Macam mana kena banyakkan rokok dan sujud bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan asal daripada iman terhadap ayat istiwa. Kan? Jadi makin bincang akidah kadang-kadang makin suka gaduh. Makin suka zahirkan diri dan sebagainya. Dan benda ni lah benda yang kadang-kadang kita lupa perhatikan. Jadi bila kita bincang bab-bab macam ni, mana kena tarik break sikit lah. Tarik break. Kan kita nak, walaupun walaupun kita nak serang ahli bid'ah, kena berlaku adil juga. Memang dia buat salah, dia bid'ah, tapi kita berlaku adil. Kadang salah dia sikit, kita angkat macam ni penjahat. Memang ahli bid'ah ni buat bid'ah, salah tak? Salah. Tapi kadang-kadang bila kita serang tu, apa dia tak buat pun kita buat. Tuduh isi hati dia, tuduh dia punya lebih daripada apa yang dia buat. Kalau tak fikir bab malaikat, tak fikir bab ni, so bantai bid'ah kot. Ahli bid'ah buat apa nak kesian dia tu jahat, kita buat dia buat kita pula. Kan? Ikut nafsu. Tapi bincang bab malaikat, catatkan, risau juga. Dia masih seorang Muslim. Ni ana bukan ajak untuk buat baik dengan bid'ah. Nah, kita kena membenci bid'ah dan kekufuran dengan kadar kekufuran dan bid'ah yang ada pada seseorang. Dengan kadar. Yang kita longgokkan semua sekali, dia ni geng capal. Contoh kan, ni geng capal, ni geng sunnah. Geng sunnah maki orang pun betul. Dia sunnah, dia geng kita. Buat apa pun betul. Kita pun semua sekali kita tambah lagi. Kalau geng capal semua sekali, dia capal nak buat apa. Termasuk orang yang jujur di kalangan mereka. Jujur tu jujur dan beragama lah. Salah tu tak salah lah. Kadang-kadang kita hukumkan satu. Dan perkara beginilah yang kita kata kita kena rojok. Bab ni tak cerita umum je lah. Masing-masing rojok balik isi hati kita, rojok balik perkataan-perkataan kita, rojok balik perbuatan-perbuatan kita. Kerana yang tanggung dia siapa? Kita. Tiap-tiap malaikat ni Allah kata lahu, milik siapa? Milik tiap-tiap orang. Tiap-tiap orang ada raqibun atidnya. Tiap-tiap orang ada muaqibat, malaikat muaqibat yang akan turun naik. Bukan untuk semua orang. Kita bolehlah dunia ni kita tak nampak. Kita boleh itlaq kan. Tapi bila kita tahu bahawa semua malaikat kalau kata malaikat hafazah ni kata 4 malaikat hafazah. Ada hadis yang akan kita baca nanti. 4. Ada ulama kata 8 dan sebagainya. Kita akan bincangkan. Katalah nas yang sebut 4 ni hafazah saja. Kemudian dengan raqibun atid. Betul dengan malaikat-malaikat yang turun pada keadaan tertentu dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk khas untuk kita je. Kita seorang ni malaikat macam-macam. Malaikat yang ditugaskan untuk perhatikan kita sahaja banyak. Risau. Kita buat malaikat ni jadi takut. Kita jadi takut nak buat salah. Wallah ta'ala alam. InsyaAllah kita sambung semula insyaAllah perbincangan ni.
Anda akan ulang balik apa yang kita baca. Kita ulang balik perbincangannya sedikit pada akan datang untuk kita sambung baca hadis-hadis katakan iman dengan malaikat. Anda pada asalnya imam malaikat nak cerita tentang ni ya, nama-nama malaikat, tugas-tugas malaikat. Jalan terus kan. Tapi anda terdiam bila baca ayat-ayat tadi lepas maghrib tadi. Kata, dia kesan tu datang kadang-kadang. Maksudnya hati kita pun kadang-kadang baca ayat Quran dekat neraka tak gerak, tapi kadang-kadang tu dia sampai pada waktu tertentu. Semoga Allah SWT ampunkan kita semua. Semoga Allah SWT rahmati kita semua. Semoga apa yang kita buat ni semua sekali tercatat dalam catatan malaikat yang mencatatkan kebaikan pada kita semua, insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.